Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya bersama dengan teman-teman yang sudi hadir di halaman Amir Hijaz Fans. Siapakah orang pertama? Soalan biasalah. Nampak macam Pak Nazil, gambarnya dari situ. Berakredita Man JB. Ya. Apa tu Man? Tengah pening ke? Wow, gambar kucing pula ya. Saudara Asman Baba, Alis Adang Khail, Empat Telang Kering, Harimau Berantai, Mazuki Makno. Apa khabar saudara Mazuki? Saudara Ibrahim Cik Muda, Said Baharudin, saudara Aris Saleh, ya, Peni Nur Azwa, Samsul Anwar. Apa khabar Samsul? Markim Kama Ismail, Abu Khalid, Saifafu. Saya tak faham. Saifafu. Amir Daulah, Fazil Yub. Apa khabar Fazil? Azhar. Ya, Pak Nazil Hashim. Apa khabar? Gambar Pak Nazil muncul yang pertama, Pak Nazil ya, bersama dengan pasangan. Saya mendoakan Pak Nazil bahagia bersama isteri di Perlis ya. Kamarudin, Ruby juga hadir bersama dengan pasangannya. Datuk, hujan malam ni tu. Di sini sekitar rumah saya pun hujan juga. Tak mengapalah. Mungkin hujan rahmat saudara ya. Saudara Hadiah Mahmud, Roslan Mak Yatim, Abu Bakar Olan, Haji Kamlun Haji Pasal, Dian Shah. Dian Shah ni kaum baru ya. Ruby, saya mendoakan Ruby bahagia ya. Munim Ahmad, Waalaikumsalam. Salam perjuangan buat keluarga UMNO. Saudara Kamal Zaman Syamsuddin, Yub, apa khabar Yub? Paridan Idan, Ismail Abdul Rashid, Khairul Azli, Mak Fauzi, Mak Sufyan Kamarudin, Haji Azhar dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya santuni. Sebagaimana yang saya selalu nyatakan, saya akan santun usai pencerahan saya malam ini. Kerana saya harus melaporkan malam ini ada banyak subjek yang akan kita bincangkan. Ya. Jadi takut waktu memburu kita. Ya, Saudara Rosdi Mamat, rambut dah panjang ni, Datuk. Kedai tak buka. Saya pun sama juga, dah panjang dah. Nampak putih pun rambut saya. Jadi saya ingin melaporkan keadaan. Cuma masalah yang saya lihat sekarang ni sudah menjadi mainan dan jenaka di laman maya kalangan rakyat berhubung dengan jumlah mereka yang dijangkiti wabak virus corona. Ada yang kata 8.824, ada yang kata 7.824 dan pelbagai angka. Jadi saya tengok dah jadi macam keputusan 4 nombor ekor. Atau sport toto pula jadinya. Jadi begitulah keadaannya rakyat. Saya rasa rakyat sebenarnya sudah bosan dengan keadaan begini. Tapi biarlah saya melaporkan yang benar. Ini yang benar, saudara ya. Hari ini 31 Januari 2021, kes baru amat menggerunkan kita. Masih kekal lagi pada angka 5,298. Jadi jumlah keseluruhan sudah 214,959 warga kita yang dijangkiti oleh wabak virus corona, dengan mengundang 14 kematian. Jumlah kematian sudah menjangkau 760 orang. Di Sabah meningkat balik. Semalam 263, hari ini 298. Di Labuan turun semalam 29, hari 24. Di Sarawak juga nampak ada penurunan tetapi tidak begitu menyenangkan. Semalam 191, hari ini masih lagi 135. Jadi warga Sarawak berhati-hati sebab nampak agaknya pandemik ini masih belum berkurangan sebagaimana yang kita harapkan. Di Kedah turun semalam 99, hari ini 53, Alhamdulillah. Di Penang juga, Alhamdulillah, semalam 101, hari ini 69. Di Perak juga, seronok dengarnya, semalam 112, hari ini 63. Di Selangor, masih lagi keadaan yang tidak menyenangkan kita. Iaitu jumlahnya, walaupun berkurangan, semalam 3,285, tapi hari ini 2,460. Jadi apakah memanglah Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa lambat laporan lah, mereka mendapat rawatan di pusat rawatan swasta dan sebagainya. Bagi saya lain tidak ada, hanyalah tutup dululah kilang-kilang tu yang banyak ni yang mempunyai pekerja buruh asing. Mereka ini yang sebenarnya menambah jumlah itu yang menggerunkan. Begitu juga dengan pasar-pasar raya dan sebagainya, pusat-pusat. Saya tadi keluar juga dari Kuala Lumpur tadi, saya tengok masih ada sekatan jalan raya. Tapi rupanya sekatan itu hanya berkisar kepada pemonceng dan juga pemandu motosikal. Jadi kereta lepas juga. Jadi rakyat boleh lagi, masih lagi bebas
untuk pergi ke pusat-pusat membeli belah dan sebagainya. Yup, botol udah ada kluster dah tu. Aja kacau benar lah yup. Kalau di botol pun sampai gitu mana nak lari kita yup, abang tiabel lah kita. Begitu juga di Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur meningkat. Semalam 400, hari ini ada 783. Ini di Putrajaya turun daripada 12 pada 6, Negeri Sembilan juga turun. Alhamdulillah. Daripada 158 kepada 42. Cuma di Melaka ni, berhati-hatilah saudara Rosli Lendu. Dengan keluarga anda. Jaga-jaga elok-elok. Sebab saya nampak ada kenaikannya. Dia 73, 74, turun 42, tiba-tiba boom, dia naik balik 153. Berhati-hati. Begitu juga di Johor. Macam mana saya pesankan berkali-kali, warga Johor, jaga kebersihan, kalau boleh usahalah untuk kita memutuskan jaringan COVID-19 ini. Kerana di Johor 1, 2, 3, 4, 5 hari dulu 1000 lebih, 1068. Dan hari ini semalam 792, hari ini dia lonjak 1020. Sebab itu saya katakan pihak berwajib berusahalah tutup dululah kilang. Saudara Hasni, anda menteri besar di sana dekat Johor tu. Kalau anda mendengar atau teman-teman yang lain, kilang-kilang yang punya pekerja warga asing, perlu tutuplah. Siapa ni tanya pasal ni? Saudara Kad Patku, betul ke angka yang dikeluarkan? Itu saya tak tahu. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ya, begitu juga di Pahang. Pahang juga meningkat. Semalam 51, hari ini 74. Di Terengganu kurang, tapi masih lagi berlaga pada angka 83. Semalam 85. Di Perlis lah. Cuma dapat bertahan sehari saja, sifar. Hari ini naik balik. Pak Nazil, di Kelantan juga meningkat. Semalam 28, hari ini 30. Begitulah keadaannya di seluruh negara, kedudukan mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Dan tadi saya terbaca kenyataan daripada Kementerian Kesihatan. Selepas kita minta berkali-kali, hari ini Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan sejumlah 262 orang. Ini tak termasuk yang hari ini. Sejumlah 262 orang meninggal dunia kerana jangkitan COVID-19 negara kita dalam tempoh 29 hari pertama tahun ini. Jadi katanya daripada 262 kematian yang direkodkan sejak 1 Januari hingga 29 Januari, 92% ataupun 240 kematian adalah warga negara. Dan selebihnya itu 8% atau 22 kematian adalah warga bukan warga negara kita. Kaum lelaki merupakan yang ramai, lebih ramai meninggal dunia dengan 174 kematian. Kaum lelaki 174 kematian, itu 66%. Berbanding wanita 34% atau 88 kematian. Jadi 94% dari 262 kematian itu usianya adalah berusia 40 tahun ke atas. Dan 90% kes kematian mempunyai sejarah penyakit kronik. Bukan hanya disapa oleh virus corona, tapi ada sejarah penyakit kronik. Jadi penyakit-penyakit kronik ni lazimnya dihadapi oleh 262 kes kematian itu ialah darah tinggi 64%. Jadi kalau saudara mempunyai darah tinggi, lebih baik rawat segera. Kalau ada darah tinggi dan sebagainya. Kerana darah tinggi 64%, diabetes atau kencing manis 59%, penyakit buah pinggang 30%, penyakit jantung ada 19%, dyslipidemia 16%, stroke ataupun serangan angin ahmar 8% dan obesity iaitu kegemukan 5%. Selangor, Sabah dan Johor merekodkan kematian tertinggi sepanjang 29 hari. Golongan lanjut usia yang punya penyakit kronik adalah golongan berisiko tinggi yang akan mendapat pelbagai komplikasi apabila dijangkiti COVID-19. Jadi jika ahli keluarga anda tergulung dalam kumpulan ini, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk melindungi mereka. Jadi kalau ada darah tinggi, ada sakit buah pinggang, ada sakit kencing manis dan sebagainya, elok jangan keluar. Kalau dalam keluarga saudara tu ada warga yang lebih usianya 60 tahun ke atas tu, suruh dia duduk rumah. Kerana kalau dijangkiti oleh virus corona, maka virus itu akan menyerang. Kalau sakit jantung, dia akan serang kat jantung. Kalau sakit buah pinggang, dia akan serang ke buah pinggang. Jadi saudara, bersamalah kita berdoa agar COVID-19 ini segera usai. Saudara, itu yang saya dapat laporkan setakat hari ini. Pencerahan saya berhubung dengan COVID-19. E-commerce, jangan lupa berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Meniaga juga, brother. Walaupun susah macam ni, kena berniaga. Hanya itulah. Ingat, sabda junjungan, 9% 9 daripada 10 rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Jadi berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Boleh beli buku ataupun rendang tok
itu buah tangan ibunya, dan juga kuih bahulu berdal. Ataupun dengan Siti Farehah. Sebut Siti Farehah, jangan lupa 017 711 4300. Siti Farehah, menantu saya, dengan dendeng manis Siti Farehah. Ataupun buah-buahan, boleh berhubung dengan kiznis, iaitu syauki. Buah-buahan segar yang diimport dari luar negeri. Bulan puasa dah dekat, eloklah order lebih awal sekarang ni untuk mendapatkan buah tamar segar dan sebagainya. 012 357 5703. Dan akhirnya adalah acar buah-buahan, penghasilan ibu tunggal Puan Sherry, 017 714 7362. Saya mendoakan agar Puan Sherry berjaya dalam usahanya. Jadi kepada saudara yang mahu mewawarkan produk saudara, sila hubungi Azhar ataupun Siti Farehah. InsyaAllah, mari kita berkongsi pandangan, kita berkongsi informasi. Saudara ya, stres tu sebab tu keluar. Reza Rahim, stres tu sebab, ya memanglah nak keluar. Ayup. Mikema nak keluar ke mana? Memanglah stres duduk dalam rumah. Tapi dah nak buat macam mana, Ayup? Ni kuman virus corona. Cuma ingat saudara, tadi saya terkejut juga dalam suasana sekarang ni. Elok saya santuni juga kerana dalam media internet awal ni tadi ada melaporkan bahawa sekumpulan pengkaji meramalkan fenomena pelepasan masa koronal, iaitu CME, terbesar bakal melanda dunia kita ini. Analisa yang dijalankan kumpulan pakar ini dan diterbitkan dalam Space Weather Journal menjangkakan ribut solar terbesar 10 kali lebih kuat daripada yang diramalkan sebelum ini. Jangan lupa pada tahun 2014, saintis dari NASA JPL Bruce Trustani dan saintis dari Institut Geomati Gurbak Lakhina mendedahkan mengenai CME ini yang mampu menghasilkan ribut magnet yang lebih kuat berbanding ribut Keringa. Dan akhirnya apa berlaku? Tsunami berlaku. Carrington sebelum ini disifatkan sebagai ribut geomagnetik terbesar pernah direkodkan, di mana kekuatannya dapat dirasai di kebanyakan lokasi. Kajian jalankan juga menunjukkan kejutan ribut solar antara planet akan mengambil masa selama 12 jam untuk sampai ke bumi. Jadi daripada alam maya yang di atas tu. Ya saudara, berhati-hati saudara. Jadi kita kena ingat, kita sentiasa ingat. Sebab itu saya sering kali katakan di rumah saudara simpan air. Simpan air dalam bilik air kita tu, simpan air kerana itu adalah merupakan serangan daripada solar punya ray tu. Ataupun ini ramalan daripada saintis. Saya bukan saintis, saya melaporkan. Okey saudara, ingat saudara, dunia kita semakin tua. Dunia kita semakin uzur. Jadi jangan lupa kita bahawa kita umat Islam harus kembali pada jalan dan sunnah Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Kalau kita nak dapat kebaikan, dia akan diuji oleh Allah. Kita macam kita dengan anak-anak kita pun. Bila anak-anak minta beli itu, beli ini, kita selalu bergurau dengannya. Begitu juga kita ni umat. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Bila kita berdoa minta, dia uji dulu. Sejauh mana kita tawaduk dan mentaati ajarannya. Jadi pengajarannya, orang yang diuji dengan suatu ujian adalah salah satu tanda Allah ingin menganugerahkan kebaikan padanya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari yang ke-5213, hadis sahih. Jadi pelbagai ujian yang kita lalui sekarang ni adalah ujian seperti jangkitan COVID-19. Ada yang terkesan akibat COVID-19, kehilangan pekerjaan, ketidakselesaan kerana terpaksa mengikuti SOP yang ditetapkan dan sebagainya. Kerana Allah berfirman, saudara, ya, maksudnya sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Kami akan uji kalian dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi bagi saya minta saudara sabar. Ini ayat ini adalah dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-155. Jadi kita harus bersabar, tabah menghadapi ujian Allah SWT. Tak usahlah kita nak beli orang lain, tak payahlah kita nak kata apa semua, kita duduk di rumah. Ya saudara, ini pesanan saya daripada apa yang saya dapat pengajaran daripada hadis tadi. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih warga Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor yang menghantar kiriman kepada saya. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ini akan saya dengungkan saban malam.
Saudara Hafaz, Hafid, saudara Zaza, sabar abang. Saya akan dengungkan salam impian mendapat moratorium dan kumpulan wang sebarang pekerja RM10,000. Jadi tajuk perbincangan kita malam ini adalah sampai bila harus begini? Sampai bila harus begini kita ni? Jadi sebelum itu, kenalah saya santuni dulu. Saya santuni pantun kiriman Pak Nazil di Perlis. Ya Pak Nazil, berhati-hati, nampak agaknya COVID-19 ada di Perlis tu. Kata Pak Nazil, mak gayah menjual tapai. Dijual 1, tinggal 8. Jika hidayah tidak sampai, selama itulah dalam kegelapan. Terima kasih Pak Nazil mengingatkan kita. Kalau hidayah tak sampai pada kita tu, sampai itulah kita berada dalam kegelapan. Kena ingat, hidayah itu bukan milik kita. Milik Allah SWT. Dia akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Asalkan orang itu sabar dan tawaduk kepada Allah SWT. Kemudian kata Pak Nazil lagi, kuih kolek dalam sahan. Ini sahan ni saya tak tahu Pak Nazil. Tadi ada Pak Nazil semalam dia kira, dia kata pandak tu pendek. Yang sahan ni saya tak tahu. Apa maksudnya? Cantik ayat itu, tapi saya tak tahu cantik perkataan itu. Sahan. Sahan ni kuih kolek dalam sahan. Apakah dalam talam ke dalam piring ke saya tak tahu ya. Kuih kolek dalam sahan, datang budak makan sebelah. Kufur boleh menjadi kenyataan jika menidak hukum Tuhan. Selepas 4 bulan 2 ni, siapa dia ni? Saudara Mak Saleh Jaafar, 4 bulan lagi PKP. Teruskan, saya tak tahu terpulang pada kerajaan lah. Itulah tadi pantun kiriman daripada Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil untuk kita. Warga Maya ini dapat berkongsi pantun 2 rangkap setiap hari. Terima kasih Pak Nazil. Saudara, saya juga ingin berkongsi informasi. Kerana tahun ini menurut kalender, kita dekat dah ni, Tahun Baru Cina ni. Menurut kalender masyarakat Cina, tahun ini tahun lembu. Jadi saya pun bertanya dalam diri saya tadi, apakah kita akan dilembukan pula? Tahun lembu. Tahun lembu bukanlah tahun yang baik bagi masyarakat Cina. Kalau dia tahun tu, kalau tahun naga. Itu. Tapi kalau tahun lembu ni, faham-faham sajalah. Jangan daging kita disembelih. Kemudian, dari kalender Rumi, Romanized ataupun tahun Masihi, tahun ini juga sama dengan tahun 1971. Jadi kalau boleh kita cuba imbau apa berlaku tahun 1971. Negara kita macam mana jadinya. Sebab kita masa itu baru menghadapi tragedi 13 Mei 69. Dan kita berada waktu itu dalam darurat. Dan kerajaan membentuk waktu itu adalah Barisan Nasional. Waktu itu masih ada lagi almarhum Tun Razak. Jadi tahun ini sama dengan tahun 1971. Di mana bulan ini atau bulan Februari dia ada 4 hari yang sama. 4 hari dalam minggu itu, dalam bulan itu 4 hari pada hari Isnin. 4 hari hari Selasa. 4 hari ada hari Rabu. 4 hari hari Khamis. 4 hari ada hari Jumaat. 4 hari pada hari Sabtu dan 4 hari pada hari Minggu. Jadi 4 semua. Dalam masyarakat Cina, kalau 4 ni dia cukup takut. Sebab dia kata 4 itu adalah kematian. Saya cuma memberi pencerahan. Jangan tanya lebih daripada itu, saudara. Saya tengok begitu, alamak, saya kata. Sama 1921. Negara mengalami darurat. Tapi 4 ni apa hal ni pula? Terpulang pada saudara. Kerana sebentar tadi, Tan Sri Muhyiddin, Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah pun memberi keputusan sempena Hari Wilayah Persekutuan. Jadi saya rasa macam hari raya pula dah. Selama ni tak ada pula rasanya Perdana Menteri memberi keputusan khas. Kerana perutusan itu disiarkan ke seluruh negara. Saya tak tahu untuk apa. Sebab hari wilayah ni untuk warga wilayah ajalah. Saya warga Selangor. Mereka di wilayah persekutuan ni termasuklah Labuan dan di Putrajaya. Tak tahulah. Dan dalam putusan itu, sebab itu saya kata ni, berapa perutusan lah jadinya. Kalau hari wilayah buat perutusan juga, tak apalah. 16 minit apa rasanya. Jadi bila dia beri perutusan, macam-macam lah. Dia memberi pengumuman itu ini. Dah jadi macam Santa Claus. Nak hari Christmas saja tu adalah gula-gula dan sebagainya. Persoalannya, apakah apa yang diumumkan itu benar-benar sampai kepada rakyat? Jadi saudara jangan marah kalau saudara penyokong Tan Sri Muhyiddin, jangan marah kat saya. Saya mempersoalkan apakah apa yang dilafazkan oleh Tan Sri Perdana Menteri itu sampai
Sejak dari awal lagi. Jadi Perdana Menteri mula-mula dalam bulan Februari ada sebanyak 250 bilion ransangan ekonomi. Sebanyak 50 bilion untuk bantuan prihatin. Jadi ransangan itu tak kesampaian. Betul, bukan tak ada. Ada. Tapi sistem penyampaian itu tak berlaku, maka putus di tengah jalan. Kita mengharapkan, kita nak putuskan jaringan COVID-19. Bukan diputuskan penyampaian. Sistem penyampaian daripada pihak pemerintah. Daripada pihak kerajaan untuk membantu Makcik Kiah, Makcik Lima, Pak Siddiq dan sebagainya. Akhirnya, apa yang berlaku? Jadi rakyat merasakan indah kabar dari rupa. Dan rakyat dibuai oleh mimpi indah. Tak sampai ke mana pun. Kerana tidak lain tak bukanlah sistem penyampaian. Itu yang saban malam saya menyatakan dulu. Saya kata memang indah. Rakyat terpukau. Dengan kata-kata manis. Tapi apa jadi? Bila tak kesampaian, rakyat memberontak. Cuba saudara lihat sekarang ni. Masih lagi belum. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Bantuan prihatin. Tadi umum lagi dekat ini apa-apa sementara wilayah. Untuk warga kota. Kota Raya Kuala Lumpur. Kota Kosmopolitan. Jadi, bagi saya, sampai ke tak sampai. Bagaimana dia membuat follow through. Ataupun, kalau dah kata saya nak bagi orang ni RM500. Pastikan dapat. Sebab peruntukan dah ada. Saya kena ingat bahawa waktu Tengku Zafrul membentangkan di Parlimen tu hari, beliau dah menyatakan bahawa moratorium akan diberi. Tanpa syarat. Bahawa pengeluaran wang simpanan pekerja akan diberi. Tapi apa jadi sampai hari ini? Rakyat bergelut. Tak dapat. Ini yang saya katakan, sistem penyampaian tidak memenuhi matlamat. Akhirnya, apa yang diumumkan, sama ada diumumkan di Parlimen semasa pembentangan bajet, ataupun sama ada diumumkan oleh Perdana Menteri, berkali-kali ataupun tadi, akhirnya rakyat merasakan Tan Sri Muhyiddin ni jadi Perdana Menteri berapa perutusan lah. Memberi perutusan. Sampai tak ada. Rakyat tak ada juga. Hari ini tadi, saya mengaku, saya keluar tadi, saya naik Grab. Tokek Grab tadi marah juga. Dia bukan orang kita. Keturunan Cina. Dia maki. Malu saya. Saya kata, no, tak boleh cakap begitu. Kerajaan ada bagi. No, tak ada lah. Dia kata, saya dulu. Dia kata, buka kedai. Sekarang apa pun tak boleh. Saya punya bini anak. Sekarang ni kami mau cari makan. You tahulah bos. Dia kata, you naik saya punya Grab. You bayar. Sekarang mau dapat RM200. Satu hari bayar. Pecah orang punya punggung pun belum tahu lagi. Ini keadaannya. Ini gambarannya perlu sampai kepada Menteri Kewangan. Perlu sampai kepada Menteri Ekonomi. Perlu sampai kepada Perdana Menteri. Jadi, menteri-menteri daripada UMNO ni, itu saya kata, anda buat apa dalam kabinet? Takkan membesarkan punggung saja. Sebab masalah sekarang ni, lanjutan moratorium tak tuntas. Isu kumpulan simpanan pekerja tak selesai. Jadi akhirnya rakyat juga yang menderita. Ini masalah. Belum lagi, setiap hari saya katakan, makanan dah tak cukup dah sekarang ni. Harga mencana. Bukan main-main. Harga cili kering, cili masak, harga tomato, keperluan rakyat nak makan. JKTO, NGO, what do you mean? Not good agreement. Nganga. Jadi, saudara Syahmi Halim, Menteri semua cak ayam, akhirnya rakyat buat begitu sedihlah kita. Kita mempunyai pimpinan negara yang sepatutnya mentadbir negara dan rakyat berpendapat mereka ini sekadar menteri memenuhkan kota aja. Macam saya kata, kalau 350 juta rakyat di Amerika, cuma ada 25 orang menteri aja. Kita di Malaysia, rakyatnya ada 32 juta, 36 juta. Sekitar begitulah ya. Bukan yang tepat banciannya. Kita mempunyai 70 orang menteri dan timbalan menteri. Buat apa? Suruh dia orang berhentilah. Wang itu dibayar. Tu eloklah digunakan untuk membantu rakyat. Daripada nak kasih kat rakyat lagi, bagus kasih kat anak. Saya tak mau. Yang itu saya tidak mau campur. Kerana belum selesai, belum tuntas. Jadi situasi sekarang ni semakin serius. Sebab itu persoalan saya malam ini, sampai bila harus begini? Sampai bila rakyat harus begini? Dipersendakan oleh pimpinan. Sampai bila? Harga barang di pasaran. Ini bukan barang yang moncah, bukan barang yang item-item yang mahal, tidak. Ayam naik, ikan tak ada cukup bekalan, naik. Harga petrol, bila harga petrol naik, kos pengangkutan naik.
Dan bila harga minyak ada setengah dapat, setengah tak dapat itu, maka benda lain akan berekoran. Jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Natalin Lee, apa nama, saya pun malas nak sebut nama dia tu, apa guna kau duduk je kementerian itu? Kalau gitu baik duduk kat Sarawak ajalah. Tanganilah masyarakat di Sarawak aja gitu. Kerana you kena ingat, you adalah Menteri Wilayah. Seluruh menteri, bukan menteri Malaysia. Rakyat Malaysia ni semua menunggu apa yang anda lakukan. Sebab itu Sabah malam saya kata, Menteri Pertanian buat apa? Adakah di siasat jumlah ikan yang masuk ke negara kita ni, pengimportnya, lesen dah bagi, tanya dengan Lembaga Kebajikan Malaysia. Ataupun buat pasar malam ke, pasar tani ke, pasar... Rakyat tengah susah. Tolonglah, brother. Geramnya aku. Saya kadang-kadang geram ni, brother. Sebab bukan apa, kerana Menteri pekak. Tak mau mendengar. Bila tidak ditangani, saya akan tuduh mereka pekak. Bukan niat saya nak memaki hamba menteri. Tidak. Saya nak menyantuni mereka. Kalau boleh, kita akan sokong mereka. Malahan saya dah bagi tahu, antara kalangan menteri itu, terdapat juga menteri-menteri daripada ahli parlimen, daripada UMNO. Daripada parti saya sendiri. Sebab itu bila orang mempertikaikan Datuk Adham Baba, saya rasa dia buat kerja dengan baik. Tapi mereka mempertikaikan. Sebab beliau adalah menteri daripada parti UMNO. Tapi kalau masalah tak selesai, apa yang saya boleh buat? Sebab itu kita nak bertanya. Kita nak bertanya pada bulan Mei tahun 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahawa tiada cas tambahan dikenakan kepada dikenakan setelah berunding dengan industri bank. Where is your word now? Di mana kenyataan anda? Anda bercakap. Tapi akhirnya kita menerima banyak aduan yang menzahirkan moratorium ditawarkan oleh bank-bank kali ini bukanlah penangguhan, tetapi cas tambahan, penyusunan semula, penstrukturan. Yang rakyat minta adalah moratorium. Dan anda juga berjanji di parlimen. Hormatilah parlimen, itu Dewan Yang Mulia. Mungkinlah Tengku Zafrul tidak ada pengalaman jadi sebagai ahli parlimen, dia tak tahu bahawa dia boleh dibuat impeachment, mengelirukan Dewan. Kerana itu gamaknya tak berani nak buat Dewan Bersidang. Jangan anda ingat, senang jadi menteri, anda jadi menteri kewangan. So, Syam, kumpulan wang simpanan pekerja. Word anda sebagai menteri kewangan. Dan yang rakyat minta itu bukan minta uang daripada kerajaan. Berkali-kali saya kata. Haji Wan Ismail, budu belacan pun mahal. Allah. Macam mana makanan rakyat? So, Dian Shah cakap je tapi tak kesampaian. Memanglah bercakap. Senanglah melontarkan yang indah-indah. Kita akan banner sebuah maligai indah. Tapi duitnya di mana? Kita akan sediakan, pastikan ada bakul makanan. Mana bakul makanan ni? Jangan macam Rina Harun. Sediakan bakul kononnya untuk mereka yang bersasar, mereka yang dikenal pasti, susah. Peruntukan dia bagi RM100. Akhirnya, barang makanan yang ada dalam bakul itu bukan nilai RM100, RM35. Bila orang bising, dia buat kenyataan, ya, kerana kos pengantaran RM65. Ini yang saya katakan, kepala bapa menyorang ni, saya marahlah ni. Sebab takkan kos pengantaran makanan, kos sampai RM65. Bagi kepada anak-anak Grab tadi pun, anak-anak Grab yang bersepah ni pun, baru RM10. Ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah kena masuk. Kena masuk. Sebab itu saya bersetuju dengan usaha yang dilakukan oleh Datuk Isyamuddin untuk membentras jenayah. Mesti kita sama-sama bantu, tolong. Sebab bagi saya tak sepatutnya lah mereka sedang lenang, rakyat derita. Tolonglah rasai sedikit penderitaan rakyat. Anda berbohong di parlimen, Tengku Zafrul, you kena ingat dia boleh dikenakan impeachment. Satu bakul RM30 je, Datuk. Saya tak tahulah, tapi kenyataannya RM35. Bagi saya tak sepatutnya. Kerana peruntukan kerajaan RM100. Kalau RM100, RM100 lah. Bila kamu kata buat rumah RM100, mana harapan rakyat adalah RM100. Jangan tipu rakyat. Kamu tipu parlimen, kamu tipu rakyat. Asyik menipu je lah. Akhirnya orang kata kerajaan ni pimpinannya ada penipu. Ini masalahnya. Saya tak suka pimpinan saya digelar begitu. Kita menggelar mereka sebagai yang berhormat. Saudara Mak Fauzi, Tan Sri Muhyiddin, saya tak maulah menyebut secara peribadi. Sebab selalu kena ingat tahu, rakyat kalau tengah susah. Kerana peningkatan jumlah pesakit yang disahkan positif semakin menggerunkan. Dan kita cuma dapat jumlah kematian, tak tahu lagi
jantinanya, lelaki, perempuan, nama-nama kita tak tahu. Dan ini menimbulkan kegusaran di rumah. Kena ingat, rakyat hari ini terkesan perasaannya. Mereka diburu ketakutan. Takkan nak bagi rakyat gila kot. Kalau orang dah takut stres duduk kat rumah. Ada ke tak ada ni COVID ni? Adik-adik aku ke? Abang ke? Mak ke? Bapak ke? Jadi benda ni perlu dinyatakan secara jelas. Jangan bermain akhir macam saya kata tadi lah. Besok naiklah. Macam di Taiping, warga Cina, dia main judi. Besok hujan berapa titik. Besok hujan berapa cm. Akhirnya rakyat kata, besok 4, 7, 8, 5. Hari ni sampai 7, 8, 5, 2, 8, 5, 6, 2. Saya pun terkejut. Jadi bahan kejenaka dah sekarang ni. Dan sampai bila rakyat nak harus berada dalam suasana begini. Jadi bagi mereka, kalau benda ini ada jangkitan, sebab gambaran COVID-19 ni, gambarannya, kalau sesiapa dijangkiti, ia merupakan petanda ataupun petaka besar. Petaka besar pada mereka, rakyat. Jadi kenapa dirunsingkan fikiran rakyat? Betul, you buat PKP, rakyat akur. You buat perintah darurat, rakyat akur. Jangan keluar rumah, rakyat akur juga, bukan tak akur. Tapi janganlah buat yang bukan-bukan. Sebab itu kita harus gelombang gerakan rakyat menentang rasuah, menilai moral, karakter bangsa adalah sebuah gerakan nasional yang perlu kita sokong. Dan hari ini, saya mengucap astagfirullahalazim. Saya bila tengok awal pagi tadi sekitar dah pukul 11, saya tengok kiriman daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata dalam pemahaman saya, kerajaan sebelum ini sudah pun memberi keyakinan bahawa urusan pembelian vaksin COVID-19 hanya melibatkan antara kerajaan dengan kerajaan ataupun G2G atau bersama syarikat pengeluar. Tapi pada 27 Januari, 3 hari lepas, Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Rahman mempersoalkan jaminan kerajaan berhubung perkara ini. Sila semak, ada dalam website. Semalam, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba tersebar pula dakwaan. Kenyataan daripada Mestron Holding Berhad. Mestron Holding Berhad. Kononnya mereka menerima surat kebenaran daripada KKM untuk memulakan rundingan dan kerjasama dengan mana-mana syarikat berhubung pengedaran vaksin COVID-19 di Malaysia. Syarikat itu sebenarnya, ini perkara itu disahkan oleh pengarah Mestron Holding, Po Tiong Eng, iaitu syarikat yang terlibat dalam pembuatan tiang keluli untuk lampu jalan. Saya tepuk dahi, astagfirullahalazim. Takkan syarikat buat tiang keluli, tiang lampu jalan, nak import vaksin dari luar negeri. Apa dia tahu? Kenapa boleh jadi begini? Kenapa negara kita sekarang ni jadi rojak semacam? Dan saudara kena jangan lupa, syarikat ini, bila dia kata Berhad itu, tentulah syarikat ini diapungkan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Apakah dia mahu melonjakkan nilai sahamnya? Kalau ini berlaku, Suruhanjaya Bursa Saham Kuala Lumpur perlu menyiasat. Sebab ini syarikat Berhad, bukan Sdn Berhad. Perlu menyiasat dan memanggil CEO dia. Kenapa kamu buat kenyataan begini? Apakah kamu mahu melakukan insider trading? Macam dululah syarikat ini mendapat kontrak 2 bilion. Diapungkan di Bursa Saham. Orang pun tekamlah saham itu. Akhirnya tak ada. Bila tak ada, hancur. Hangus duit rakyat. Ini jenayah. Saudara, jadi saya pun tak tahu sebab dia mendakwa bahawa surat bertarikh 8 Januari 2021 membolehkan syarikat itu mengadakan perbincangan dan kerjasama mengenai pengimportan, pengedaran, penjualan, pemasaran dan penggunaan vaksin. This is very serious allegation. Semua kementerian terlibat ni, Kementerian Kewangan kena check. Sebab ini berada di bawah syarikat Berhad, Kementerian Kesihatan. Dan bagi saya, bila Kementerian Kesihatan pula menyangkal dakwaan tersebut, kita percayalah doktor-doktor yang ada di KM cekap dalam membuat keputusannya. Jadi, syarikat tersebut diapungkan di bursa. Jadi, apa jadi bila KKM menyatakan tidak pernah keluar surat kebenaran? Artinya surat kerajaan dah boleh keluar. Semua orang boleh sign. Ini kerajaan apa ni? What type of government we have? Kalau pimpinannya boleh, betul ada pula ini ada hubung kait dengan setiausaha parti politik tertentu lah. Semalam dah keluar macam-macam. Dan hari ini lagi seronok.
Kalau saya bercakap, jangan marah saudara ya. Kalau saya katakan, ini kenyataan daripada seorang menteri, betul-betul bengong. Nak kata bodoh, dia marah. Bengong. Kenyataan Menteri Pengangkutan, dia kata bahawa taksi dan e-hailing. Satu hal ni. Taksi dan e-hailing boleh rentas negeri dan daerah. Tapi penumpang tak boleh rentas negeri dan daerah. Kalau taksi dengan e-hailing boleh rentas negeri, penumpang tak boleh, dia nak buat apa? Apa yang dia nak bawa? Dia buat dadah. Apa punya menteri ni? Tan Sri Perdana Menteri, anda di pejabat PMO, kena panggil menteri ni. Kenapa buat kenyataan begini? Mengelirukan rakyat. Taksi, e-hailing, macam Grab ke apa semua, boleh rentas negeri, rentas daerah. Nak bawa siapa kalau tak boleh bawa penumpang? Syakazai, kerajaan Songsang tu memang kelang kabut sekarang ni. Kalau sekali, saya tengok kalau taksi dan e-hailing saja nak rentas negeri, kemudian daerah, tanpa penumpang. Dan dia pula membuat kenyataan begitu, mengatasi Datuk Ismail Sabri, Menteri Kanan, yang membuat pengumuman. Ini betul ngong lah Pak Cak. Betul-betul ngong ni. Kita bila tengok benda begitu, saya kata, astagfirullahalazim. Lepas satu-satu timbul kepincangan. Awak bawa parti kot Datuk. Tak tahulah saya. Nak buat parti pun tak boleh. Tak boleh penumpang. Betul, Wak Min. Kerajaan sekarang, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Saya tak maulah. Lepas tu sekarang ni, kita menuntut. Memang tadi saya baca juga ada kenyataan mengatakan apa allegation ataupun dakwaan mengatakan kerabat atau keluarga Tan Sri Perdana Menteri mendapat projek di Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Tak ada nama pun. Memang dia siarkan. Saya baca benda tu. Dan saya harus bercakap benda yang betul. Kita jangan menuduh. Dia ada mengeluarkan kenyataan, lepas tu adalah pula dia punya senarai. Senarai panjang lah. Nama-nama pemilik syarikat sebut. Tetapi, itu hanya daripada warga netizen. Pejabat Perdana Menteri mesti perlu mengeluarkan kenyataan. Betul tak betul. Keabsahan ini. Menteri di Kementerian Dalam Negeri juga perlu membuat kenyataan. Bukan boleh diam begitu saja. Kerana ini boleh menimbulkan persepsi yang buruk daripada rakyat terhadap pimpinan kerajaan. Ini masalah negara kita sekarang ni. Tadi pula saya baca pula ni. Ini satu hal lagi. Lagi saya pening. Ini pesan daripada Polis Diraja Malaysia. Kenyataan itu dibuat oleh Ketua Polis Negara. Dia kata untuk perhatian semua, hasil daripada perbincangan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian KKN serta laporan-laporan tim pemantau COVID-19, MPB Peronda SOP adalah didapati bahawa kebanyakan orang awam memang patuh pada SOP apabila berada di tempat awam seperti di bank-bank, pasar raya dan premis di pekan-pekan. Orang ramai patuh sebab takut kena compound atau ditegur pemilik premis yang tidak membenarkan mereka masuk dalam kedai itu. Isu tidak patuh SOP sehingga membawa kepada penularan COVID ini didapati banyak berlaku di kampung. Di kampung-kampung, di rumah-rumah, PPRT, Pangsapuri dan kondominium. Hampir kesemua kes positif yang meningkat sekarang ini adalah berpunca di kampung. Oleh itu, pihak polis dan tentera akan mengubah trend rondaan mereka ke kawasan kampung dan taman-taman perumahan, PPRT, Pangsapuri dan kondominium. Pula dah. Habis kampung-kampung apa semua ni kena kawalan dan sebagainya. Saya menyatakan bahawa mereka minta supaya nak diberi compound katanya. Pihak polis sekarang ni tak adalah. Mana-mana orang tidak makan mask, berkumpul beramai-ramai kawasan kampung, kedai runcit di kampung, atau rumah PPRT Pangsapuri yang tidak mematuhi SOP, semuanya akan di compound. Apa hal pula ni Tan Sri IGP? Why not kita rayu rakyat sama-samalah bersama dengan kerajaan untuk kita memutuskan jaringan. Jangan kita terus memberi satu keputusan nak di compound. Compoundnya pula saya dengar yang Muhammad Menteri ada mengatakan akan dinaikkan. Semalam pun saya dah bercakap. Bahawa semalam lah. Kemarin saya dah bercakap. Kalau compound itu dinaikkan, kekhawatiran saya, kalau compound itu lebih daripada 2,000,
mana-mana orang yang dah pencen, yang menerima pencen, kalau dia punya compoundnya mengatasi 2,000 lebih, maka pencennya pun habis. Kalau dia wakil rakyat pun setelah didenda lebih daripada 2,000, hilanglah dia penjawatan sebagai wakil rakyat. Ini perlu diperhalusi. Berkali-kali saya katakan, nak buat compound boleh, tapi janganlah tinggi sampai 1,000, 2,000 dan sebagainya. Dan kalau ini dijadikan sebagai undang-undang, mesti dibawa ke parlimen. Parlimen kena bersidang. Jadi masalah sekarang ni, timbul lagi orang bertanya kenapa tak buat persidangan parlimen. Maka keabsahan Perdana Menteri menjadi persoalan. Menjadi persoalan, tetapi, okey ni. Saya, aduh negara, sampai bila lah kena. Saya menerima kiriman daripada saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan. Dia tanya kepada saya, kenapa Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib masih membisu dan tidak menarik sokongan kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Yang menjadi persoalan di kalangan rakyat dan warga UMNO adalah bila sebenarnya tarikh penarikan sokongan ahli parlimen dari UMNO terhadap kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Kerana pada 5 Januari lalu, dalam pertemuan bersama 145 ketua-ketua bahagian, ketua-ketua UMNO bahagian di PWTC, Datuk Seri Presiden telah pun melontarkan kenyataan bahawa UMNO tidak akan lagi meneruskan kerjasama bersama PPBM. Malahan sudah terdengar kenyataan bahawa Datuk Seri Zahid pula akan mengarahkan ahli parlimen UMNO untuk menarik sokongan. Sebab itu, ekoran daripada itu, Khairi Jamaluddin bersama dengan Datuk Ismail Sabri, dia mengatakan kalau itu keputusan UMNO, saya pun akan keluar dari kerajaan lah, dia kata. Rakyat sekarang menunggu. Rakyat sekarang tengah tunggu. Datuk Seri Presiden, wake up please. Saya, walaupun saya baik dengan Datuk Seri Zahid, saya cuba berhubung tak dapat. Sebab, kena ingat, sia-sialah tindakan Datuk Jazlan yang mengumumkan penarikan. Beliau selaku Ketua Perhubungan UMNO di Kelantan. Sia-sialah tindakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Menjerit bagai naga, tarik sokongan. Sia-sialah tindakan Datuk Nazir Aziz yang mengumumkan secara jelas menarik sokongan. Bagaimana yang lain? Sebagai Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau adalah Ketua Jamaah Warga UMNO. UMNO dah buat keputusan. Orang tak akan marah pada Datuk Seri. Masalah sekarang ni timbul macam-macam. Bila Datuk Seri pun macam, ya tak ya. Saya kata bila? Betul ke tarik? Jadi warga di bawah. Bila kita dalam keadaan begini, senanglah orang masuk daun. Ini masalah sebenarnya. Nak takut apa? Perbicaraan tetap berjalan. Tarik ke tak tarik akan berjalan juga. So, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib, please wake up. Katanya tunggu mesyuarat Rizal Zul. Betul lah. Tapi sekarang ni mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO tak ada. Sebab dengan darurat tak ada. Jadi orang nak tunggu bila ni? Takkan nak tunggu sampai kucing bertanduk. No, as a leader, you must membuat keputusan. Sebab tu saudara jangan marah dengan saya. Saya kalau presiden saya tak betul, saya akan bercakap. Saya lebih suka biar saya menyatakan daripada orang lain bantai presiden saya. Dan ini kenyataannya, ahli-ahli bertanya. When? Kenapa ini berlaku? Kerana ahli-ahli dah tak boleh sabar. Tadi saya dengar pula kenyataan daripada Ketua Perangan PAS. Saudara Kamu Zaman. Hebat. Hebat memuji bahawa Tan Sri Muhyiddin begitu, Tan Sri Muhyiddin begini apa semua. Hebat. Dan pimpinan daripada budak-budak armada pula dengan dia punya live-nya apa semua tu. Balun parti UMNO. Tapi kita macam mana? Macam mana kedudukannya? Serasu Hashim. Yang lain hampir. Nah, ini keadaan rakyat di bawah menyokong Datuk Seri. Jangan risau. Janganlah Datuk Seri takut jika berlaku satu. Dia sebagai seorang pemimpin, sama ada keputusan itu buruk atau baik, itu natijahnya kemudian. As a leader, you must make a decision. A bold decision. Left or right. Kalau pergi left, kalau itu salah, masalah, sama-sama kita pikul. Sama-sama kita tangani. Kalau ke kanan, betul tindakan itu, sama-sama kita rasa nikmatnya. Ini pimpinan. Saya tak mau orang lain tibai Datuk Seri. Datuk Seri Presiden cakap, ini masalahnya orang nasi. Saya
Biarlah saya melontarkan. Teman-teman nak marah, saya marahlah. Supaya bagi saya sudah sampai masanya. Kena melihat daripada keboborokan pimpinan yang ada sekarang ni. Jangan lupa, UMNO ada saham. UMNO punya saham dalam mewujudkan kerajaan Perikatan Nasional. Dan ini yang tutup. Kalau saya risau, kerana kalau tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin kata kita buat pilihan raya. Kalau buat pilihan raya, kemarahan rakyat nanti dengan UMNO pun terbabit sama. Ini yang saya tak mahu. Sebab rakyat mengatakan samalah. Ahli Parlimen UMNO ada dalam kerajaan. Buat apa kita nak pilih? Maka, parti lain yang menguasai. Inilah kekhawatiran saya. Tapi bila saya cuba mendapatkan pelbagai informasi daripada parti-parti pembangkang lain, daripada DAP, daripada PKR, saya berbaik dengan mereka, tanya berkhabar semua, saya pula dituduh cuba untuk mencantumkan. No way! Saya lebih senang, saya rasa ahli-ahli UMNO lebih tenang fikirannya, lebih bersemangat, lebih yakin kalau UMNO, Barisan Nasional bertanding macam dulu. Let me fight at 120 seat. Menang kalah soal lain. Kalau menang, kita bahagia. Kalau kalah, kita tetap setia. Warga UMNO tak lari, Datuk Seri. Don't worry. Jangan risau, Datuk Seri. Ini sekarang ni saya menerima kiriman daripada saudara Nasrul Ismail. Tadi dia hantar pada saya dia. Dia kata kita kena ubah mindset. Kita kena tukar naratif. Jadi sudah tiba masa dan ketikanya kita membawa ism ataupun ruh perjuangan politik matang dalam parti dan masyarakat. Kita harus ubah cara berfikir, mindset kita. Tukar cara dan kaedah. Sama ada dari segi penceritaan naratifnya. Masa untuk berfikir cara lama is already over. Dah luntur, orang dah tak nak dengar dah. Kini masa untuk merebut setiap inci peluang yang terbuka luas dalam dunia yang pantas berubah. Dunia tanpa sepadan. Globalized world. Bukan lagi local. Ini kenyataan daripada saudara Nasrul tadi. Kita harus merebut sekarang ni. Sebab sekarang ni rakyat yakin. Rakyat yakin tak ada lain lagi dah. UMNO, Barisan Nasional. Jadi nak takut apa? Move on. Soal perbicaraan di mahkamah, let's move on. Saya tahu Datuk Seri seorang yang berani. You berani berhadapan. Sebab itu Dr. Mahathir dah buat kenyataan terbuka. 3 hari lepas pun dalam berita harian. Apa kata Dr. Mahathir? Memang dia kata, saya minta Zahid Hamidi bawa ahli-ahli UMNO. Saya minta supaya UMNO ini dikuburkan. Itu kenyataan terbuka Dr. Mahathir. Rakyat semua tahu. Jadi Datuk Seri dihadapkan ke mahkamah bukan kerana your wrongdoing. Kerana pendakwaan yang terpilih. Kerana marah pada you. Dan you memilih come what may. UMNO tak akan tunduk dengan PBM. UMNO tak akan masuk, tak akan menyertai Parti Perubatan Bersatu ini. UMNO ada jati dirinya. Jadi warga seronok. Sebab itu bila Datuk Seri pergi ke mahkamah, rakyat mendoakan supaya hakim dapat mendengar dengan baik, membuat keputusan dengan baik. Dan tetapi masalah sekarang ni, kalau tak tahu, bahagian-bahagian dah buat keputusan. 145 bahagian di seluruh negara. Bukan di bahagian-bahagian Datuk, Datuk Seri. Bukan di bahagian Pekan, Datuk Seri Najib. No. The whole country. Di Sabah, di Johor, di Kelantan, di Pulau Pinang, di Perlis. Betul lah Syahdan Kasim tak ada buat. Tapi usul di Kedah meledak. Waimah wilayah. Semua bahagian 142 daripada 151. Cuma lebih kurang 50 saja lagi. Yang 50 itu tentulah datang daripada mereka yang berada dalam kerajaan. Yang takut hilang jawatan. Mereka ada vested interest. Kalau kerajaan ini jatuh, maka mereka tidak hilang jawatan sebagai menteri. Ini orang yang tak ada jati diri. Ini orang yang tak ada tawaduk. Bahawa rezeki, jawatan, semua itu datang daripada Allah SWT. Kufur iman. Kalau merasakan bahawa aku dapat jadi menteri ini, kerana aku baik dengan Tan Sri Muhyiddin. Kufur iman. Nak kata apa berkatalah. Tapi, setara harus ingat, jawatan saya dapat itu datang daripada Allah SWT. Jadi warga PAS pun kena ingat. Yang dah jadi menteri apa semua. Takut nak buat apa, bercakap lah, bersuara lah untuk rakyat. Selama hari ini, kenapa kamu boleh bercakap? Waktu di luar dulu, di luar kerajaan dulu, memang kita pun menyantuni apa yang tak dijantakan oleh pimpinan berpas. Okey, perjuangan untuk rakyat, perjuangan untuk Islam. Tapi hari ini macam mana? Rakyat boleh tengok. Apa ni? Tiba-tiba saja judi boleh buat sampai 28 kali.
Daripada 8 tambah pula hari drawingnya. Apa hal ni? Dan pimpinan PAS senyap sepi. Saya tak mau menyerang lah. Tapi ini yang ditimbulkan oleh warga PAS sendiri. Sebab itu saya katakan, kalau panggil pilihan raya kali ini, UMNO bertanding atas tiket Barisan Nasional, insya-Allah ahli pimpinan PAS peringkat akar umbi pun sokong. Jangan risau, Datuk Seri. Don't worry. Time is an essence. Memang waktu membuat keputusan dulu tu kerana nak menyelamatkan negara yang tidak ada kerajaan. Kerajaan terbentuk. So, bila ini berlaku, kalau dia buat begitu, maka akan wujudlah. Dulu yang mahu, Tuan Agong dapat membaca, oh ini kehendak rakyat, oh ini kehendak parti-parti politik. So, maka adalah perubahan politik. Rakyat menuntut perubahan politik bukan kenapa tak tahan. Kerana kegagalan barisan menteri yang ada. Fardu kifayah kata Presiden PAS itu. Saya tak mau, saya tidak mau sebab saya bukan ahli agama. Tapi keyakinan saya, apabila kamu merasakan jawatan, rezeki datang itu datang daripada orang seseorang, bukan daripada Allah SWT, kufur iman. Saya tak maulah teman-teman saya begitu. Saya minta maaf lah, saya bukan nak menyentuh dan nak menyerang PAS, tidak. Sebab itu saya my own president, saya tuntut sekarang. Saudara jangan marah kat saya. Bukannya kita minta yang bukan-bukan. Sebab apa yang dilakukan oleh UMNO bahagian-bahagian, akhirnya ahli di peringkat akar umbi terasa sia-sia. Mereka bagai narak membacakan usul, menerangkan kepada ahli. Kita tidak mahu lagi bersama dengan PBM. Alasan 1, 2, 3, 4, 5. Memang itu kehendak kita. Tapi akhirnya kita dikecewakanlah. Usul sekarang 3 usul. Jadi orang akan kata UMNO ni cakap je lebih. Saya bila orang cakap begitu, naiklah angin saya. UMNO tak pernah begitu. UMNO bukan parti yang diwarisi dengan penuh kedayusan. UMNO cakap, orang kata, membujur lalu, melentang patah. Come what may. Bila UMNO bahagian akar umbi dah buat keputusan, that is keputusan UMNO. Kita akan terus. Jangan risau. Don't worry. Kalau mereka yang tak mau apa-apa ini bersama dengan Datuk Seri, don't worry. Rakyat akan bersama. Ahli-ahli UMNO akan bersama dengan Datuk Presiden. Jangan risau. Mereka yang ada bergelar majlis tinggi, tak mengapa. Rakyat teguk air liur, tak mengapa. Ada masa, pasti akan kau balas. Itu kata rakyat akar umbi. Dan pimpinan. Saya cakap terus terang, macam contohnya, sekarang ni. 16 ahli-ahli parlimen yang dulu bertanding menggunakan tiket UMNO Barisan Nasional. Dan mereka melompat. Rakyat nak tunggu ni. Rakyat sedang menunggu dengan penuh dendam untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Pasti. Sebab itu saya katakan, kalau berlaku pilihan raya, kita tidak bersama dengan PBM, kita ada ruang untuk menang lebih baik. Dia nak bergantung mana? Sebab itu sekarang ni, naratif yang dicipta oleh PBM, dia bantai Presiden. Dia kata lemahlah itulah ni supaya orang tidak yakin pada UMNO. Kerana dia sekarang ni tengah menempik dengan harapan ada jentera parti PAS. Dia terlupa. Kalau bertanding di Kelantan, bertanding di Terengganu, saya tak menafikan. Tapi bukan di Selangor. Bukan di Perak. Mungkin di Kedah. Tapi warga Kedah pun sekarang ni saya dengar dah menjerit. Sebab itu 2-3 hari lepas keluar kenyataan. Menteri Besar Kedah ni akan ditukar. Dan menjerit. Sebab Menteri Besar Kedah pun flip-flop. Mula-mula kata sebatang balak pun tidak akan diizinkan ditebang di bumi Kedah. Orang Kedah kata tu dia. Baru main hebat ni. Ni Menteri Besar lagu ni lah kita mau. Tak sampai sebulan 2 dah boleh pula tebang. Jadi orang Kedah kata awat lagu tu. Lok-lak sungguh lah. Ini kata orang Kedah lah. Ini cerita sebenarnya. Jadi, kalau mereka nak menumpang dengan jentera PAS, saya kata silakan, tak ada masalah. Jangan izinkan mereka menempik dengan jentera UMNO Barisan Nasional. Gerakan akar umbi kita ni tunggu. We are ready, sir. Warga UMNO di peringkat akar umbi is ever ready, sir. Tiup wisil, kita maju bertempur di medan perjuangan. UMNO tak akan lari. Kalah, kita tetap setia. Menang, kita bergaya. Untuk merasakan sebagaimana orang kata, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Ini prinsip dan perjuangan ahli akar umbi.
Jangan marah pada saya. Saya menyampaikan, saya memberi pencerahan. Saudara Kamal, saya tak masuk lock up kes dia tu. Itu soal lain. Kalau Datuk Seri Presiden membuat keputusan tepat mengikut kehendak ahli, datanglah apa saja pun. Rakyat berada di belakang saudara. Barulah ini dapat jadi Don Pedro di Argentina. Jangan risau. Di Argentina dulu presiden dia pun biasa masuk dalam juga, akhirnya keluar jadi hero. Evita Petron, Don Petron, Evita Petron, Don Petron. Perjuangan dia. Jangan risau. Apa jadi pada ini Mahatma Gandhi? Rakyat sokong. Walaupun British cuba mengepung dan memenjarakan dalam negeri. Aung San Suu Kyi diadakan tahanan dalam rumah. Tapi perjuangan dia. Jadi sebab itu, kalau betul kita harus bangkit. Bangkit warga UMNO. Dan saya minta saudara semua, berilah sokongan. Saya mengharapkan saudara apabila Presiden UMNO membuat keputusan, we are menyokong dia berdiri teguh di belakang Presiden UMNO. Bagi kita tidak ada lebih daripada itu. Orang lain nak buat onar boleh cakap apa saja. Bolehlah tuduh macam-macam. Bagi kita, no. Pintu hati kita tetap bersama dengan Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Dan beliau wajar menyantuni kehendak akar umbi. Jadi mana ahli-ahli UMNO yang lompat ni, pasti kita akan ajar satu persatu. Jangan risau. Kita, bila Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan UMNO tetap akan bertanding di semua kawasan-kawasan yang dulu dimenangi oleh UMNO. Oh, ahli-ahli UMNO bangga. We are proud to have you as a president yang tegas, yang mantap. Dan bila sekarang ni 145 dah buat keputusan. Bagan-bagan. Santuni mereka. Jangan kecewakan hati ahli-ahli UMNO. Hati akar umbi. They are the most important. Mereka yang bergerak. Mereka yang bersemangat sekarang ni. Ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi sekarang ni cukup bersemangat. Kerana kita nak bagi tahu pada pimpinan yang ada sekarang ni, jangan main-main dengan ini parti keramat UMNO. Kita punya own. Boleh nak cakap apa pun cakaplah. Boleh tuduhlah UMNO nak bekerjasama dengan DAP. Kita nak bertanya dengan mereka. Bila masa UMNO pernah bekerjasama dengan DAP? Sejak parti UMNO ditubuhkan. Tak pernah. Tapi jangan lupa. Parti Peribumi Bersatu bersama dengan DAP menumbangkan kita. Tapi mereka mencipta naratif, kita pula nak pergi dengan DAP. Itu yang buat rakyat ahli akar umbi menyirap darah tu. Engkau orang yang buat segala kekotoran, segala najis politik yang anda cipta, sekarang ni hampa campak pada UMNO. Ni tak betul. Syarul Halim, Majlis Tinggi UMNO ramai takut diam. Mereka bukan takut. Mereka tidak yakin bahawa rezeki datang daripada Allah SWT. Kun fayakun. Ini saya cakap terang. Dan dalam bekerja, bila dia tuduh kepada kita, bila masa kita bekerja sama dengan DAP? UMNO tak pernah kerja sama dengan DAP. Tapi ada rekod. PAS ada bekerja sama dengan DAP. Ada rekod. PBM bekerja sama dengan DAP. Keadilan memang sahlah bekerja sama dengan DAP. PKR bekerja sama dengan DAP. Yang tak ada kerjasama dengan DAP is UMNO. Begitu juga dengan PBS di Sabah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita di Sarawak. Kita meneruskan perjuangan kini. Batera di air, kayuh Datuk Seri. Time now. Time is the essence. Rakyat dah tak boleh tahan. Kenapa rakyat menuntut ini semua? Kerana tidak tahan dengan kebobrokan politik. Macam saya kata tadi lah, menteri. Adakah menteri buat kenyataan sebegitu? Saudara Mak Rafi, tak betul. Tukar Zahid UMNO Bergaya, tak betul. Bagi saya tak betul. Sebab kita nak tukar masa pemilihan. Kenapa benda ini timbul sekarang ni? Kerana tidak ada tindakan. Saya nak mengelakkan daripada perkara ini timbul. Saya tidak mahu presiden saya ni cacat di mata ahli-ahli UMNO. Beliau disanjungi. Sebab saya katakan, kalau beliau dinista di khayal kita ahli UMNO wajib mempertahankan. Yang sekarang yang saya tuntut, apa kata ahli-ahli persidangan perwakilan? Ahli-ahli akar umbi sudah pun buat kenyataan. Apa nak tunggu lagi? Nak kata nak buat perhimpunan agama UMNO, dah tak boleh nak buat. Jalan teruslah. Come what may. Jangan risau. Mereka boleh buat keputusan.
PBM, dia buang Dr. Mahathir. Mereka boleh buat keputusan. Dan mereka sekarang merasa mereka besar. Yakinlah Tan Sri Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri, ruyup PBM. Hilang daripada arus radar politik tanah air. Itu keyakinan saya. Kita santuni lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih. Selamat beristirahat.